Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita diberi peluang untuk meneruskan pembelajaran dalam pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadah dengan tajuk Jumaat Penuh Berkat. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud solat Jumaat dengan betul. Kedua, murid-murid dapat menerangkan dalil wajib solat Jumaat dan ertinya. Ketiga, murid-murid dapat membaca lafaz niat solat Jumaat dengan bimbingan guru. Dan yang keempat, menjelaskan syarat sah dan syarat wajib solat Jumaat. Hari ini kita akan belajar unit 3 dalam bidang ibadah dengan tajuk Jumaat Penuh Berkat. Boleh rujuk buku teks muka surat 118 hingga 121. Baiklah anak-anak yang dikasihi, kita sudah maklum bahawa dalam seminggu ada 7 hari. Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Banyak kelebihan atau fadilat yang dapat kita perolehi pada hari Jumaat. Antara perkara yang biasa dilakukan dan biasa kita lihat pada hari Jumaat ialah melakukan solat Jumaat. Apa itu solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Berikut adalah dalil yang berkaitan dengan solat Jumaat di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang membawa maksud, wahai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apakah pula hukum bagi solat Jumaat? Hukum bagi solat Jumaat ialah fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syarat-syarat tertentu. Cuba kita fikirkan mengapakah orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat? Solat Jumaat tidak diwajibkan ke atas orang perempuan. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud solat Jumaat adalah hak yang wajib ke atas setiap Muslim secara berjemaah melainkan 4 orang. Hamba, orang perempuan, kanak-kanak atau orang yang sakit.
Orang perempuan tidak diwajibkan untuk hadir menunaikan solat Jumaat kerana atas beberapa sebab. Yang pertama, kemungkinan kesibukan mereka dalam menjaga anak-anak serta urusan-urusan di rumah yang boleh menyebabkan kepayahan ataupun kesukaran buat mereka sekiranya diwajibkan hadir ke tempat tertentu pada waktu yang tertentu. Meskipun tidak diwajibkan, adalah dibolehkan untuk orang-orang perempuan menghadiri solat Jumaat. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang bermaksud, janganlah kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah daripada masjid-masjid Allah. Jadi, jelaslah di sini bahawa hukum orang perempuan menghadiri solat Jumaat adalah dibolehkan. Bahkan, solat Jumaat yang didirikannya adalah sah dan boleh melepaskan tanggungjawabnya dari sudut gugur kewajipannya untuk solat zuhur. Namun, perlulah dilihat daripada kesesuaian, keselesaan dan keselamatan wanita tersebut untuk menunaikan solat Jumaat. Sekarang mari kita lihat pula situasi di mana sebelum dan semasa solat Jumaat. Perhatikan satu persatu. Kita lihat gambar yang pertama di mana azan pertama menunjukkan bahawa masuknya waktu solat zuhur. Seterusnya, azan yang kedua adalah selepas khatib naik ke atas minbar sebelum membaca khutbah. Seterusnya, mari kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan khatib membaca khutbah yang pertama. Selepas selesai membaca khutbah yang pertama, khatib akan duduk sebentar dan khatib akan bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Seterusnya kita perhatikan gambar yang ketiga. Dapat dilihat muazzin ataupun Bilal akan melafazkan iqamah. Dan lihat gambar yang keempat iaitu solat Jumaat sebanyak 2 rakaat akan didirikan dengan lafaz niat solat Jumaat iaitu usolli fardhu Jumu'ah rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Baiklah, semasa membaca khutbah, khatib mestilah ataupun disunatkan berdiri di tempat tinggi dan memegang tongkat. Baiklah, kita lihat pula syarat sah solat Jumaat dan juga syarat wajib solat Jumaat. Di mana syarat sah solat Jumaat, kita perhatikan yang pertama, didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuklah imam dari permulaan khutbah sehinggalah selesai solat Jumaat. Seterusnya, yang ketiga mesti didirikan dalam waktu zuhur. Yang keempat, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu masa. Yang kelima, solat Jumaat didirikan secara berjemaah. Yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Dan yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Manakala syarat wajib solat Jumaat, syarat wajib solat Jumaat pertama adalah beragama Islam. Tidak wajib bagi orang kafir untuk melakukan solat Jumaat. Seterusnya yang kedua ialah baligh, cukup umur. Tidak wajib bagi kanak-kanak untuk melakukan solat Jumaat.
Yang ketiga, berakal. Orang gila ataupun kurang waras, tidak waras, ia tidak diwajibkan melakukan solat Jumaat. Yang keempat, mestilah orang lelaki. Bagi orang perempuan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan solat Jumaat. Yang kelima, mestilah bertubuh badan yang sihat. Yang keenam, bermukim, iaitu tidak wajib bagi yang bermusafir. Dan yang ketujuh, mestilah merdeka. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, mari kita melakukan latihan menulis yang boleh kamu buat dalam buku tulis masing-masing. Baik, arahannya ialah pilih sama ada pernyataan berikut syarat sah solat Jumaat ataupun syarat wajib solat Jumaat. Baik, situasi yang pertama, Mutusami ingin melakukan solat Jumaat. Okey, jawapannya ialah betul, syarat wajib solat Jumaat, di mana Mutusami tidak wajib melakukan solat Jumaat kerana Mutusami bukannya beragama Islam. Seterusnya, situasi yang kedua, Firdaus solat Jumaat di masjid yang berdekatan dengan rumahnya. Baik, sudah tentu jawapannya ialah syarat sah solat Jumaat. Baik, seterusnya kita lihat pula situasi yang ketiga. Aiman solat Jumaat di masjid dengan bilangan Jumaat seramai 50 orang. Adakah ia merupakan syarat sah ataupun syarat wajib? Tepat sekali jawapan yang diberikan, syarat sah solat Jumaat kerana ia menepati syarat sah solat Jumaat iaitu solat berjemaah tidak kurang daripada 40 orang. Baik, situasi yang keempat, Siti Aisyah menunaikan solat Jumaat di masjid. Situasi ini menunjukkan ia adalah syarat wajib solat Jumaat di mana orang perempuan tidak diwajibkan untuk melakukan solat Jumaat. Hanya diwajibkan bagi orang lelaki sahaja. Baik, kita lihat pula situasi yang kelima, iaitu Paris murid tahun 2 ingin solat Jumaat di masjid. Baik, apakah jawapan yang sesuai bagi pernyataan tersebut? Ya, betul. Ia merupakan syarat wajib solat Jumaat di mana Faris belum balik lagi untuk melaksanakan solat Jumaat. Okay, solat Jumaat diwajibkan untuk orang yang sudah baligh ataupun cukup umur. Baik, situasi yang keenam, Anik melakukan solat Jumaat apabila masuknya waktu asar. Baik, jawapannya ialah syarat sah solat Jumaat, di mana solat Jumaat yang dilakukan oleh Anik tidak sah kerana solat Jumaat beliau dilaksanakan pada waktu asar. Sepatutnya solat Jumaat dilakukan pada waktu zuhur. Mari kita berdidik hibur untuk menguji lagi tahap pemahaman ataupun sebagai aktiviti latihan tambahan sama ada kita dapat menguasai tajuk pada hari ini. Jangan lupa tekan link yang diberikan ini. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini di mana kita telah menyentuh apakah yang dimaksudkan dengan solat Jumaat
dalil dan pengertian yang berkaitan dengan solat Jumaat, kemudian situasi semasa ataupun sebelum kita hendak melakukan solat Jumaat dan kita telah menyentuh sedikit tentang syarat sah solat Jumaat dan juga syarat wajib solat Jumaat. Jadi kesimpulannya ialah jadi setiap yang Allah putuskan itu ada hikmahnya. Janganlah kita terlalu banyak mengeluh kerana tidak dapat melakukan solat Jumaat. Banyak lagi ruang-ruang pahala yang boleh kita kumpul untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.